Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. Okey, hari ini cikgu rakam kelas cikgu bersama dengan student cikgu lah. Okey, dan nanti cikgu akan share dalam bentuk YouTube. Okey, kita akan masuk bab yang ke-7 lah, graf gerakan. Okey, ataupun graf motion lah, motion. Gerakan tu adalah motion. So, apa yang perlu pelajar tahu? Okey, dalam bab ni pelajar hanya belajar dua graf Pelajar hanya belajar dua graf. Okey, so cikgu conteng dekat sini. Okey, yang pertama graf jarak masa lah. Okey, so cikgu lukis graf. Dekat sini jarak, dekat sini masa. Okey So dekat sini adalah laju. Okey, kecerunan ni adalah laju. Ni laju. Okey, ni graf yang pertama lah yang pelajar belajar. Okey, lagi satu graf pelajar belajar, graf laju melawan masa. Laju melawan masa. Okey, so dekat sini kecerunan, dekat sini ni adalah pecutan. Pecutan ataupun kadar perubahan laju atau kadar perubahan laju. Laju. So pelajar kena tahulah ni. Okey, apa yang membezakan dua graf ni? Okey, graf laju masa. So luas di bawah graf ni menunjukkan jarak. Yang ni adalah jarak. Okey, tu beza dia. Okey, lagi sekali cikgu conteng dekat sini. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, yang ni pecutan ataupun kadar perubahan laju. So, kalau biasa dalam istilah matematik, kadar perubahan laju lah. So, kalau pelajar belajar fizik, dia akan guna istilah pecutan. So, yang ni sebenarnya pelajar dah belajar di tingkatan 2. Okey, yang ni kita sambung kita sambung daripada tingkatan 2. So, dekat sini cikgu buat kadar perubahan laju. Okey, sama dengan laju bahagi dengan masa. Okey, so settle dua ni pelajar kena tahu. Okey, dan lepas ni kita tengok latihan lah, kita tengok contoh. So cikgu akan bincang satu-satu lah. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. So depan pelajar ada modul kan? Ada modul Okey, so ada modul. So modul yang pertama tu dia akan dia minta kita lukis graf lah. Lukis graf. Okey, contoh dia macam ni Okey, Azrin bercita-cita menjadi seorang pelumba basikal. Okey, berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang. Okey, jago lumba basikal trek negara. Jago lumba basikal trek negara. Okey, dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Krian. Okey, dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. So jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey, so sekarang ni data dah ada, masa dan jarak. So dia minta kita lukis graf jarak melawan masa. So tadi kita dah tahu gerak jarak melawan masa. So jarak kat atas jarak. So melawan masa. Dia minta kita lukis graf. Okey, first kali kita kena pilih scale dia lah, skala dia. Okey, skala yang paling sesuai. Step yang pertama skala sesuai. Okey, step yang kedua kita plot titik. Okey, plot titik. Okey, yang mewakili pasangan lah, pasangan dekat atas ni.
Okey. Yang ketiga sambung titik lah. Sambung titik. Okey, kita tengok kat sini So dekat sini masa. So masa kita ada 0, 30, 60, 90, 120. So menunjukkan dia seragam lah. 30, 60, 90, 120. Dia seragam dia seragam. So masa dia dalam minit. So kat sini minit lah. Okey, so jarak dia dalam kilometer. So km. So jarak dia kita dah ada 0, 10, 20, 30, 40. So dekat sini pun dia dah seragam 10, 20, 30, 40. Okey, so sekarang ni kita plot 0, 0. So cikgu plot dulu 0, 0. Sekejap lagi cikgu bagi masa pada pelajar untuk settlekan modul tu So 0, 0, 10, 30. So 10, 30 kat sini lah. Okey. Kat sini 60, 20. So 60, 20. So kat sini 90, 30 kat sini. Dan 120 dengan 40. So kat sini. So pelajar mesti cantum lah. Ni adalah garis lurus. Okey. Tak berapa tepat tak berapa tepat. Jadi dia sebenarnya bila kita guna kertas graf kita dapat tepat lah. Okay, so settle untuk soalan yang pertama. Dia minta kita lukis graf. Okay, kita pergi pada contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua, Encik Silva memandu kereta selama 3 jam. Okay, sejauh 240 km. Okay, dari Kuala Lumpur ke Kuantan melawat ibunya. So jarak tu adalah S lah. S kilometer jarak yang dilalui oleh Encik Silva dalam tempoh masa T diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. So dia bagi pada kita persamaan macam ni. Lukis graf jarak melawan masa. Okey. So sekarang ni bila kita lukis graf melawan masa ni, jadual ni tidak diberi tidak diberi. Okey, tapi pelajar boleh plot. Sekarang ni dia nak jarak melawan masa. So first kali kita nak buat jarak atas masa bawah pun boleh So kita follow dia lah. So dia kata masa. So masa dalam unit jam. Ni T jam. So mesti jam lah. Okey, jam. Okey, bahagi dengan jarak kilometer. So jarak S kilometer. Okey, so kita buat jadual. Okey, jadual ni kita boleh setkan masa dia dengan persamaan yang dia bagi. Persamaan ni. Okey, kalau masa dia kosong. Okey, katalah cikgu masuk masa dia kosong, T tu kosong. So 80 darab kosong, so kosong lah kat sini. Okey, kalau cikgu set 1 jam, 8 kali 1 8. So 1 jam 80 lah. Kalau 2 jam 80 darab 2 160. Kalau 3 jam 3 darab 80 240. 20. Okey, so sama. Sama So yang ni awak boleh sambung lagi. So sekarang ni dia minta kita lukis. Pelajar perlu ada kemahiran melukis graf lah. So kita lukis graf jarak melawan masa. Okey, jarak unit dia kilometer. Masa unit dia jam. Okey, so sekarang ni jarak dia macam ni 80, 160, 200, 240. Okey, masa 1, 2, 3 lah. Ni boleh banyak lagi lah. Okey, so ni skala dia seragam. Okey, kalau kat sini 80, 160 dengan 240 pun seragam. Beza dia 80 lah. 80, 160, 240. So seperti biasa kita plot. Okey, kalau kosong-kosong sinilah 180, 2 160, 3 240. So kita cantumkan dia. So settle.
Untuk soalan 2 settle Okey, contoh yang ketiga. Okey, Jaswira Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 kilometer. Okey, yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Okey, diberi hubungan jarak dan masa larian. Okey, dari garis penamat ialah, so dia bagi sama macam soalan tadi. Dia bagi persamaan pada kita. Okey, S ni adalah jarak. Okey, dalam kilometer. T masa dalam minit. Okey, lukis graf jarak masa yang mewakili larian antara 0 hingga 40. Untuk tempoh 0 hingga 40. So macam mana kita nak lakar graf? Pelajar, macam mana kita nak lakar graf? So kita lukis dululah graf jarak masa. Okey. So perlu ada jadual juga Jarak unit dia kilometer. Okey, masa unit dia minit. Okey, so sekarang ni jarak. So kita masuk je dalam persamaan yang diberi ni. Okey, kalau T kosong 1/5 darab dengan 0 lah. So yang tinggal 8. So jadual dia 0, 8. Okey, masa 40. So 40 tu masuk dalam ni. Maksudnya 8 tolak 1/5. So kat sini 40 lah. So 1 darab 40, 40 40 bahagi 5, 8. So 8 tolak 8, so 0. So kita dapat macam ni lah. Ni jadual dia. Dia boleh panjang lagi. Cuma dia kata antara 0 hingga 40. So kalau pelajar nak buat 10, 20, 30 pun boleh untuk dapat graf yang tepat lah. Okay, so sekarang ni jarak. Jarak dia 0, 8. 0. So kat sini pelajar boleh buat 8 lah. So 8. Okey, jarak dia 8. Yang ni 08 08. So kalau 40 dengan 0. So kat sini lah. So kat sini. So kita boleh lakar graf dia. So graf dia dah jadi macam ni. Okey. Boleh pelajar Dia yang paling penting sekali pelajar ada kemahiran melukis graf lah untuk tajuk ni. Okey, so settle contoh yang ketiga. Kita pergi kepada contoh yang keempat. So hari ni kita bincang jarak masa saja. Okey, jarak masa saja Okey, sekarang ni graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, so kereta yang merah, bas persiaran yang hijau. Okey, graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC menunjukkan garisan bas persiaran Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju. Dia nak beza laju dalam kilometer. So apa step yang kita perlu buat? Beza laju. Okey, formula dia dulu Laju sama dengan beza jarak yang dilalui. Okey, beza jarak yang dilalui ataupun laju sama dengan jarak yang dengan masa. Okey, so sekarang ni nak tentukan beza kedua-dua kenderaan. So kita cari kereta dulu. Kereta So laju ni untuk kereta dulu laju sama dengan jarak. Jarak dia berapa kereta? Daripada sini ke sini berapa jarak dia? 150. Bahagi dengan masa. Masa dia berapa? 2. So bahagi 2 kat sini. So kita akan dapat 150 bahagi 2. So pelajar akan dapat 75. Ni 150 ni kilometer. Yang ni adalah jam. So 75 kilometer. Jam buat naik atas. Jam -1 lah. Okey, so ni untuk laju kereta. Sekarang ni kita kena cari laju bas. Okey.
Laju sama dengan berapa jarak bas daripada sini ke sini? Berapa jarak dia pergi? 100, 150. Bahagi dengan masa dia berapa? 3 jam. 3 jam bagi 3. So kita akan dapat 50. 150 bahagi 3. So kita akan dapat kat sini ni kilometer per jam So jam bawa naik atas. So kilometer jam negatif 1 lah. Macam ni. So settle. Okey. Sekarang ni dia nak beza laju. Beza maksudnya kena tolak lah dua-dua ni. Berapa beza dia? Kita tolak dua-dua. So 75 tolak dengan 50. So pelajar dapat beza dia 25 km per jam. So settle untuk soalan ni. Mudah je kan? Mudahnya Okey, so kita pergi kepada contoh yang kelima. Contoh 5 contoh yang terakhir untuk hari ni. Sekejap lagi cikgu akan minta pelajar settlekan soalan tu lah. Okey, contoh 5, jarak melawan masa juga. Okey, sekarang ni graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. So gerakan kereta 4.5 jam. Okey, tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Maksudnya kereta tu berhenti. So sekarang ni kereta tu berjalan daripada sini ke sini 270 km So sekarang ni kereta tu dia jalan sampai sini 150. Untuk tempoh 2 jam dia berhenti. Yang ni dia berhenti pegun. Okey, dia berhenti 1 jam. Lepas tu dia jalan balik sampai ke sini selama kat sini 3 hingga 4.5, 1 jam setengah lah. Okey, soalan dia tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. So berapa lama kereta tu berada dalam keadaan pegun? So 3 tolak dengan 2 lah. So A1 cikgu buat 3 tolak dengan 2. So tempoh kat sini So cikgu buat warna hijau ni. So berapa tempoh dia? So 1 jam. So settle. Okey, yang kedua laju kereta sejam yang pertama. 1 jam yang pertama kat sini. Okey, so dekat sini kita nak cari laju. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So berapa jarak dia? So jarak dia kat sini. So kalau tempoh 2 jam 150. Kalau 1 jam 75. Betul? Kilometer bahagi dengan 1. So laju dia 1 jam ni So dekat sini bawa naik atas 75 km per jam. So settle untuk soalan ni. Okey. So untuk yang B, huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. Okey, maksud 90 minit yang terakhir ni maksud kat sini lah 1 jam 60 minit kan? Betul, 1 jam 60 minit. Betul. So 1 jam setengah. So 90 minit. So sekarang ni dia nak kita huraikan gerakan kereta tu kat sini. Okey, boleh kita huraikan gerakan kereta. So kita boleh carilah kat sini laju untuk B sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so sekarang ni jarak dia berapa antara 150 sampai 270? Berapa jarak dia ni? Tolak 270 tolak 150. So berapa? 100 120. Betul, 120 bahagi dengan masa. Masa dia berapa jam dekat sini? 1 jam setengah. Okey, 1 jam setengah. Kita nak kira macam mana? 1.5 je terus. 1.5 jam lah. Senang macam ni. Yang ni jarak ni kilometer. So tekan kalkulator. Pelajar tekan kalkulator. 120 bagi 1.5 80.
So 80. Okey, unit dia kilometer, jam bawa naik atas. So jam negatif 1. Okey. So settle untuk 5 contoh untuk hari ni. Okey, 5 contoh. Okey. So ini saja yang dapat cikgu discuss. Pelajar boleh like, boleh komen, boleh subscribe channel cikgu dan boleh tanya. So nantikan sambungan untuk graf jarak masa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.